السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب يسر ولا تعسر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal. Di pagi yang mulia ini kita diberi kesempatan dan kelapangan kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan yang baiklah insyaAllah. Jadi kita pada muka surat 360 di ujung-ujung buku ringkasan buku makam berkaitan dengan jenazah. Muka surat 360 dia kata di sini poin 208. Okey, di situ tentang perkara-perkara bid'ah yang berkaitan dengan ziarah kubur. Perkara-perkara yang tidak pernah dianjurkan, perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara agama. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ilmu pengetahuan, pengajaran, maka adalah kamu ambil, ikut dan teladani. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul alaihi salatu wassalam melarang, maka adalah kamu tinggalkan, berhenti, jangan buat. Jadi di antara perkara larangan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, ya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ya, setiap bid'ah itu adalah sesat. Mana setiap ni semua dalam bracket, maknanya dalam perkara agama. Dalam perkara dunia, Nabi dah jelas. Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Qala alaihi salatu wassalam, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Ya, zaman Nabi tak ada handphone, zaman Nabi tak ada kamera, zaman Nabi tak ada mikrofon, zaman Nabi SAW tak ada aircon, tak ada kipas. Ya, itu kita panggil urusan dunia, kehidupan dunia. Dia ada tatawurat. Tatawurat ni perkembangan. Dia ada thaqafah, tamadun di dalam urusan dunia. Mana Allah Ta'ala beri pada kita terbuka luas urusan dunia. Apa teknologi, kemahiran yang kita boleh buat, kita boleh dapat research yang macam-macam orang buat tadi. Akan ada sudut kita kata teknologi perubatan ke apa ke, itu terserah kepada manusia, mengikut ilham yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Adapun dalam urusan ataupun perkara agama, tidak ada autoriti ataupun kuasa melainkan daripada wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian orang dia bukan sebagian orang, kata sebagian ustaz-ustaz. Ya, sebagian ustaz dia gunakan dari Quran ayat surah Al-Hasyr ayat 7 ni untuk membenarkan bid'ah dalam agama. Ini kesalahan yang fatal lah. Ya. Dia gunakan ayat ni, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Sebenarnya ayat itu hujah ke atas dia, bukan ayat itu hujah untuk dia.
Apa yang Rasul bawa adalah kamu ambil. Ya, dalam urusan agama kamu. Tak kisahlah urusan dunia pun kamu nak ikut cara Nabi SAW, tak ada masalah, silakan. Ya. Tapi yang paling penting urusan agama. Wa ma nahakum anhu, apa yang dia larang adalah kamu tinggalkan. Jadi larangan itu di antara perkara bid'ah dalam agama. Jangan kita memandai-mandai dalam agama, tak boleh. Sebab agama ni Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Apa yang salah untuk kita jangan kita buat. Sebab tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan. Hadis pendek saja. Pendek sangat hadis tu. Aisyah radhiyallahu anha. Man amila amalan laysa alaihi amruna. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang kami tak pernah ajar, tak pernah ada dalam urusan kami, urusan agama lah maksudnya, fahuwa raddun, maka amalan dia tertolak, tak diterima. Allah tak terima. Jadi maknanya bid'ah ni bukan benda-benda yang kita kata biasa-biasa. Sebab dia bukan takat tak ada pahala, dia mendatangkan dosa. Sebab di situ ada ittiham. Ittiham ni maksudnya apa? Tuduhan terhadap Nabi SAW bahawa Nabi tidak menyampaikan agama. Nabi tidak menyempurnakan agama. Nak tunggu 1400 tahun akan datang baru nak bagi cari seorang-seorang tu nak cerita satu amalan. Contohnya, seorang ni dia kata Nabi SAW datang dalam mimpi dia, ajar zikir selawat sekian-sekian. Setelah 1400 tahun, Nabi terlupa nak ajar dulu kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar manusia terbaik selepas para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi terlupa nak ajar kat Abu Bakar. Nabi bertunggu 1400 tahun lepas tu datang ke dalam seorang-seorang nak cerita, kamu buat zikir ni, ajar orang zikir ni. Tak diajar kepada Abu Bakar dan Umar, diajar kepada orang selepas 1400 tahun. Ini pembodohan terhadap umat, bukan memandaikan umat. Kita amat duka cita lah. Bukan kita kata orang biasa-biasa, orang yang yalah, yang dia rasa diri dia ustaz, dia menyampaikan benda yang macam ni. Dia guna ayat yang sama. Yang ayat tu hakikatnya hujah ke atas dia, bukan hujah untuk dia. Itu cerita dia. Ini bahaya perkara bid'ah, bukan benda yang remeh. Benda bid'ah dalam agama ni kan tuhmahan terhadap Nabi SAW. Ada pula ustaz yang beritahu kata Nabi tak sempat buat, Nabi sibuk. Ya, dia dalam YouTube kan. Betul lah dia perlawan dengan ustaz dalam YouTube kan. Tapi bukan semua ustaz dalam YouTube tak dengar lah. Dia panggil ustaz YouTube. Jangan dengar ustaz YouTube. Ada kan? Ada suara yang macam tu lah. Tapi dia cakap tu pun jahil agama, tak tahu apa pun. Ini cerita dia. Baik. Sebab kita di poin yang terakhir ni cerita tentang bid'ah dalam bahagian pengurusan jenazah. Banyak sangat lah. Tapi ini yang kita baca lah. Dia kata, ucapan sebahagian sufi dervis yang datang ke bandar-bandar semata-mata untuk menziarahi kubur para wali dan orang-orang mati ketika dia hendak pulang ke tempatnya. Benar banyak berlaku. Macam sekarang ni di Yaman banyak berlaku di Hadramaut. Sahabat-sahabat kita yang belajar di sana kan, dia pergi tempat-tempat tu tengok, dahsyat. Kan? Sujud pada kubur, cium batu nisan, cium kubur tadi. Kerana hajat tadi kan. Ini bukan mereka kawan kita yang belajar kat Yaman. Contohnya Ustaz Adli, apalagi Ustaz apa, yang daripada Yaman tu, Syekh apa, Azwan Terengganu tu kan. Dia belajar kat sana. Jadi dia tengok keadaan dia macam ni, dia ni kan. Benda kita kata kesyirikan. Penyebutan terhadap Allah. Puja orang yang mati tadi. Jadi dia datang ke bandar tu semata-mata untuk ziarah kubur para wali dan orang-orang mati. Ketika dia hendak pulang ke tempatnya, dia akan singgah di situ. Okay? Kemudian Al-Fatihah. Buat sekalian penduduk bandar ini, Tuan si Fulan dan Tuan si Fulan. Dan dia menyebut nama mereka. Berpaling ke arah mereka, membuat isyarat dan menyapu wajahnya. Tak pun sapu wajah tadi. Dan ambil keberkatan. Ini semua bentuk-bentuk kesyirikan terhadap Allah SWT. Tapi ada juga ustaz-ustaz yang defend benda ni. Ini salah faham. Salah faham pada tawassul, salah faham pada istighatsah. Salah benda, salah faham benda.
Istighathah ni, kan, mohon pertolongan kepada orang yang dah mati dah. Tak dengar pun perkataan kita, dia tak dengar pun panggilan kita kepada dia. Dia tak dengar. Habis itu bagi salam. Bagi salam hanya benda disuruh kita bagi salam. Bukan Nabi jawab, Nabi beritahu kata dia akan jawab salam kamu. Kat mana Nabi beritahu bahawa orang dalam kubur akan jawab salam kita? Cumanya salam kita kepada ahli kubur, doa keselamatan daripada kita untuk mereka. Itu aja. Bukan mana mereka dengar apa yang kita cakap, sebab mereka berada di barzakh. Tanya mereka, barzakh ni mana apa? Barzakh ni benteng macam tu, dinding. Bukan kita dengar orang sebelah tu buat apa, bukan kita nampak. Kan? Dengar pun tidak, nampak pun tidak. Jadi kita faham macam tu. Baik, yang ke-209 kata-kata mereka, salam ke atas Tuhan, wahai wali Allah. Semata-mata pergi Yaman nak pergi cari kubur wali, nak cari kubur Nabi Hud alaihi salam, ala nabiyina salawatullahi wasallam. Sedangkan kubur para anbiya ni yang diketahui secara pasti kubur Nabi kita aja yang diketahui secara pasti. Yang lain tak pasti. Kubur Nabi Hud lah, Nabi Daniel lah, Nabi apa lah kan, alaihi salatu wassalam. Sebagai tambahan kepada kemuliaan Nabi SAW, dia kata 4 wali kutub, Anjar, Autad, para pembawa Alkitab, Al-Awghath, Al-Aghwath, Ashabul Silsilah, Ashabul Ta'arif, sekalian yang mengetahui keadaan alam. Ini kesyirikan, syirik pada tauhid rububiyah ni. Dan saya pernah dengar ceramah satu orang ustaz, orang Melayu kita. Dia kata alam ni ada wali-wali yang jaga dia. Wali yang maknanya jaga bahagian kontrol hujan ke apa, kena ada wali dah. Wali kutub utara selatan, timur barat. Kan? Wali kutub dengan wali terkutuk sudah. Mana Allah maksudnya dia pun berintikad bahawa Allah Taala serahkan tugas untuk kontrol alam. Macam Syiah juga kepercayaan dia. Syiah ni maknanya para wali ni lebih tinggi darjat daripada para nabi. Dan para wali ni dia pun boleh kontrol. Para imam ni mana maksudnya? Wali ni para imam Syiah tadi boleh kontrol alam ni. Ada kuasa rububiyah pada imam-imam ni. Ini kepercayaan Syiah ni, kepercayaan kufur lah. Kan? Kalau pergi buat umrah tiap-tiap bulan, buat haji tiap-tiap tahun, buat kerja syirik tak ada makna. Kan? Habislah, kosong. Tak ada makna. Kekal abadi dalam neraka kalau mati tak sempat taubat lah. Kesyirikan tadi kan. Bahaya. Tapi itu yang orang minat. Itu yang banyak followers. Kan? Yang ramai yang like, ikut. Itu dia. Kemudian dia kata sini, Ya Hayy Ya Qayyum. Mereka membaca surah Al-Fatihah dan menyapu muka mereka dengan kedua-dua tangannya serta beredar dengan cara berundur. Beredar dengan cara berundur saya pernah tengok lah di kubur Nabi SAW tu kan kita ada lorong tu kan. Satu makhluk daripada Indonesia rasanya orang. Dia berjalan macam berulur. Sambil tangan dia buat macam tu. Atau cara hormat kot. Dia punya tu macam Sami Buddha lah pula. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Astagfirullah, apa buat apa ni? Kita jalan kan, kita bisa lalu lorong tu, kita nak keluar lah kan. Lalu di depan kubur Islam kita bagi salam lah, bakar pemar kan. Lalu jalan je lah. Tidak. Dia jalan dengan berundur. Sambil tangan dia buat macam tu. Pakai jubah, pakai serban. Jubah putih. Inilah dia. Macam-macam manusia. Baik, yang kedua 110 dia kata meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya. Buat binaan di atas kuburan. Ini juga salah. Di antara kerja perbuatan yang dibuat oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala
Dia dituduh dengan berbagai tuduhan, pengganas lah, apalah. Sampai kan ni orang tuduh dia. Kata dia ni pelopor keganasan dan sebagainya. Pergi ratakan kubur-kubur yang ada di Baqi'. Kan? Sebelum ni kubur tu menjadi macam-macam. Dengan kubur, dengan binaan, dengan apa. Bila mari zaman dia tadi, dibantu oleh Raja Saud tu, pakat dengan Raja tadi, dia ratakan habis kubur jadi sama sampai hari ni kan. Perkuburan tu tak ada binaan dah. Tapi orang yang macam tu dituduh pengganas lah, kan? Kita dia menjurus kepada keganasan lah. Ini tuhmahan yang penuduh itu akan menjawablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dia tak boleh pahala dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Yang kalau tuduh ni nak minta maaf bila? Orang dah mati dah, kita nak minta maaf macam mana? Minta maaf di sana lah. Sana tak ada maaf bagimu, melainkan pahalamu. Pahalamu dan dosaku. Dia tak ada pahala dah nak bagi. Jadi kena ambil dosa orang yang difitnah, tuduh tadi lah. Boleh dia. Maka binasa lah. Wal'iyadzubillah. Ini dia. Baik. Kemudian wasiat si mati supaya membuat binaan di atas kuburnya. Ada si mati pula. Nanti kalau dia tak kalau mati, dia orang yang sakit dah. Dia kata aku mati ni di duit khas untuk buat binaan tugu ke apa ke di atas kuburku, di atas pusara aku. Buat kepuk, buat berletak tile, kan, tukar bunga setiap seminggu ke, bunga setiap 2 hari sekali ke, kan. Jadi kawan ni malah nak tukar bunga, dia beli bunga kristal. Nah, tidak ada kena beli bunga aja nak layu, kan. Tak mau musim-musim sekarang ni. Ya, pukul 8 pandai teriak. Ya, pokok durian pun nak kena siram. Ya. Pokok durian kena siram baik, tak siram mati. Di belah Kedah lah. Belah utara. Belah utara lama tak hujan. Tu dia. Katakan orang dahaga, ular pun main minta air kat rumah. Kan? Kampung dia. Selar Allah kata. Oh, dia mahu rumah cari air. 2-3 ekor ular terus selar, kan. Oh, di kampung. Jadi orang tua jadi malah dia takut. Dia pergi bawa tong air tu, kan. Letak kat hujung tanah tu. Ambil ular pergi minum. Tak mari rumah lah ular tadi minta air. Sampai macam tu panas sekarang ni. Tak hujan. Kita ni hujan juga, kan. Belah Kedah ni. Kedah Perlis. Ladang harum manis pun terbakar. Saya lalu saya tengok. Sudah. Baik, ini wasiat si mati tak boleh lah, kan. Wasiat yang tak boleh kita penuhi. Ada wasiat yang tak boleh kita penuhi. Contohnya dia wasiatkan hantar jasad dia balik ke Kedah. Jasad dia hantar balik ke Terengganu ke. Jangan penuhi wasiat tu. Jangan penuhi. Maknanya hak tu haram kita penuhi. Dia tak hantar aku balik ke Kedah lah sebab mak aku di sana, ayah aku di sana, semua family aku di sana. Tidak aku seorang ada di sini. Ya, aku bumikan di sini. Kalau mati dekat kat mana, kat Bangladesh kat mana, aku bumi kat sana. Tak payah supaya nak balik sini. Saja. Macam satu kisah berlaku pada saya lah. Kita pergi transit di Dhaka, pergi Mekah, balik transit di Dhaka juga. Mati makcik tu. Mati di Dhaka keracunan makanan sebab lah. Jadi suami dia nak bawa balik sini juga. Kita nak kata apa? Nanti raya anak-anak tak boleh nak pergi ziarah. Oh, dia fikir raya kan? Tak apa. Kalau kita kata aku pergi di sini, habis tu 2 orang di mana-mana boleh sampai. Itu dia. Baik, dia kata tak tahu kubur kat mana pula. Nak pergi kubur, kan. Awak tak pergi kubur, orang tu tak boleh masuk syurga lah. Doa kita ni mana-mana boleh sampai. Bukan seperti yang di kubur tu. Teringat sekarang ke kubur, pergilah tengok kubur apa-apa. Itu dia. Kemudian mengecat kubur dengan kapur, simen ke apa, kan, cat kapur. Ini biasalah orang buat ni. Tapi sekarang ni banyak kuburan yang tak ada kapur. Alhamdulillah lah, kan. Dia hanya tulis nombor je, nombor apa? Nombor siri tu, kan. Kita pergi check, ni nombor siri ni nama sekian-sekian. Kita dapat nombor tu lah. Itu bagus, tak apa.
Memahat nama jenazah dan tarikh kematiannya di atas kubur. Sedangkan kalau ikutnya dilarang kita menulis di atas kubur. Dilarang. Kita baca dulu kan. Larangan menulis di atas kuburan, tulis nama ke. Habis itu kita tak tahu lah kubur mak kita nama tak ada. Kalau kita tak tahu apa mudaratnya? Soalan, kan? Kalau kita tak tahu kubur mak kita, terlupa. Tapi saya rasa tak lupa kubur mak saya. Lupa. Kan, duk corok mana kita boleh, kan? Tapi andai kata kita was-was kubur mana satu lah. Nanti tengok kubur mak orang. Jadi maknanya tak ada masalah apa? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Gitu. Macam kubur di Baqi', sebab kena kubur. Mana kubur Aisyah? Mana kubur Fatimah? Mana kubur Abdullah bin Ja'far? Mana ada kubur sahabat-sahabat? Mana ada? Kita bukan tahu kan? Jika dah tahu ke, saya ingat habis tanah kubur tu. Syiah balik. Dia perlu cari kubur Fatimah kat mana, kubur Abdullah bin Ja'far kat mana. Kan? Lepas bawa balik tanah kubur ni, kubur Fatimah ni. Itu dia. Itu hikmah dia. Membina masjid dan tempat lawatan di atas kuburan dan kesan-kesan tinggalan. Ini berlaku, hatta di negara kita berlaku. Kan? Kubur dalam masjid. Kan? Kubur dalam kawasan masjid, masjid dalam kawasan kubur. Ini. Kemudian menjadikan kubur sebagai masjid dengan cara menunaikan solat di atasnya atau di sisinya. Ambil berkat dengan kubur tadi. Cari kubur, orang sembahyang tepi tu. Atau menghadap ke arah kubur. Kalau kubur depan dia sembahyang sini. Mengebumikan jenazah dalam masjid atau membina masjid di atas kuburnya. Ini bid'ah. Kemudian solat menghadap ke arah kubur sambil membelakangi arah Kaabah. Ya. Kaabah sana. Dia duduk situ sembahyang kubur. Itu. Menjadikan kubur sebagai tempat perayaan. Di Pakistan ni benda ni. Kan saya belajar kat Pakistan, saya tengok tempat-tempat macam ni. Meriah, lampu berkerlipan, orang jual macam-macam. Ada jual makan-makan. Dekat Indonesia pun ada juga. Saya Malaysia. Tak tahu kubur. Kan? Tak payah bawa kerusi, duduk atas kubur kan. Kan? Kalau di Pakistan tu kan, saya tengok tempat ni tempat pesta ke fanfare apa tempat ni kan. Kubur. Kubur. Pokok railway. Geng serban hijau. Rupanya geng Arkam ni di sana ada perkawan dengan Pok Railway ni. Bila saya tengok budak-budak Arkam belajar kat sana kan. Dia belajar tahfiz apa tak belajar kitab. Takut lebih betul guru depa. Ya, depa hafal Quran ni budak-budak ni. Budak Arkam. Depa mana yang depa ada joint venture lah dengan Pok Railway ni lah, majlis-majlis Maulid Rasul apa kan. Kalau di Pakistan tu kalau kita dengar masjid dia sebelum azan dia baca macam ni. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Baru dia azan. Itu masjid Railway. Ya. Masjid Railway. Di Pakistan. Tak ada saya tak tahu lah. Gitu. Dan benda tu dilihat oleh orang kita mungkin dia pun balik buat di sini. Kan kalau nampak macam bagus ya, sebab tu dia nak azan dia macam rasa tak komplit azan dia kalau tak dimulakan dengan apa-apa bacaan sebelum azan. Dia rasa janggal. Kita dah ajar dah dekat sunnah ni gini. Sunnah ni apa? Masuk waktu azan. Tak ada bismillah, tak ada auzubillahi minasyaitanirrajim, tak ada selawat-selawat apa tak ada. Azannya. Dia tak puas. Sebab dia biasa macam tu. Jadi orang yang ajar dia lah tak cukup. Maksud tak cukup. Tak ada azan ni. Dimulakan dengan selawat. Baru pasal dia pakai selawat dulu. Macam biasanya ataupun bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak baca Quran bang? Tak azan. Allah musta'an. Ini yang rata-rata tempat kan. Tempat kita lah. Sebab saya tengok orang sana buat, orang sini buat, dia pun tak selidik benda tu.
Betul ke dia orang ni buat? Cuma yang dia fikir, apa salahnya, bagus bang, penambahan. Padahal agama itu celaan, larangan. Ini dia. Kemudian lagi di antara perbuatan bid'ah yang mereka lakukan dalam ziarah kubur ni, menggantung pelita di atas kubur supaya orang ramai dapat menziarahinya. Wah, pelita lampu. Ya, ziarah malam-malam. Kemudian mengosongkan fungsi minyak dan lilin melainkan untuk menerangi kubur atau gunung atau pokok. Itu dia. Mana dia gunakan minyak lilin ni khas untuk tu lah. Terangi kubur tadi. Kemudian penduduk Madinah pergi menziarahi kubur Nabi SAW setiap kali mereka masuk atau keluar Masjid Nabawi. Pasal nak pergi sembahyang zuhur nak keluar ke tu. Nak masuk tak boleh ke tu kan? Keluar boleh. Sembahyang zuhur keluar ke tu nak bagi salam. Sembahyang asar nak keluar ke tu. Maghrib ke tu, isyak ke tu kalau orang lelaki ya. Kan maksudnya dia bagi bab yang ada kubur Nabi SAW tu. Kalau kita keluar tu betul kan? Ini masuk ke ni. Setiap waktu nak bagi salam pada Nabi. Ada juga beda. Dan ada pula orang yang dia bercakap bahawa nak balik mesti kena ada ziarah perpisahan. Kan? Ziarah, minta izin nak balik. Ya Rasulullah, minta maaf lah banyak-banyak. Kan? Saya nak balik dah. Kan? Doakanlah semoga saya tahun depan boleh datang lagi kan? Ya. Mana ada ziarah dia panggil apa? Kalau ziarah wadah. Ziarah perpisahan. Ada. Ustaz nak pesan. Dah pergi selalu ucap selamat tinggal pada Rasulullah ke belum? Oh, terlupa lah. Beg dah naik bahan ni. Lupa lah. Pergi cepat pergi. Kan jalanlah terenjoi-enjoi macam tu. Pergi. Takut tak sah ziarah dia tadi. Kemudian bermusafir untuk ziarah. Musafir dengan niat semata-mata nak pergi ziarah kubur Nabi ya. Padahal disyariatkan kita pergi ke Madinah itu untuk solat di masjid Nabi SAW. Tapi dah kubur Nabi dah situ, kita lalu kita bagi je salam. Bukan kita niat daripada Mekah daripada sini tak sabar nak jumpa Nabi SAW. Sayang Nabi, cinta Nabi, banyaklah selawat untuk dia di mana saja. Di mana saja. Kemudian menziarahi kubur Nabi SAW pada bulan Rajab. Mungkin ada i'tiqad sebagai orang ziarah kubur Nabi bulan Rajab ni fadilah tertentu kan, tak ada. Kemudian menghadap ke arah kubur Nabi SAW semasa masuk ke Masjid Nabawi dan berdiri jauh daripada kubur baginda dengan penuh khusyuk sambil meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seolah-olah sedang solat. Kerana menghormati Nabi SAW ni. Sebab macam tu ada orang buat macam tu. Kemudian meminta kepada Nabi SAW supaya memohon keampunan dan membaca ayat walau annahum izzalamu anfusahum sampai akhir ayat. An-Nisa ayat 64 apa tu dia katakan. Ini juga bid'ah. Minta Nabi mohonkan keampunan. Kenapa tak minta kepada Allah Taala tu? Minta kepada Nabi SAW. Nabi ni kita yang dia berjawab kita salam kita ajalah. Salam. Kan? Kalau kita sembang dia boleh jawab lah. Tak ada dalil sebut kita Nabi boleh jawab sembang kita. Kalau boleh jawab sahabat-sahabat sembang lama dah. Kan? Dia buat mesti pergi lepak kat kubur Nabi SAW lah. Kalau Nabi boleh sembang, dia boleh dengar apa yang dia buat sembang. Cuma Nabi ni beri salam, dia boleh jawab salam. Sembang lain, dia tak boleh jawab lah. Allah Ta'ala bagi hak tu je. Kan? Ini dia. Kemudian bertawassul dengan Nabi SAW. Bertawassul dengan doa Nabi ketika Nabi masih hidup. Sunnah lah. Ketika Nabi masih hidup. Apabila Nabi telah wafat, para sahabat tidak bertawassul lagi dengan Nabi SAW, dengan doa Nabi. Kalau boleh, Abu Bakar, Umar dah bertawassul jumpa Rasulullah lah. Musim kemarau kan. Musim kemarau
Umar dia tak pergi ke kubur Nabi SAW. Padahal kubur Nabi itu situ ya. Minta, ya Rasulullah, kami sekarang kemarau, kan? Mohon doalah, berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya hilangkan, selesaikan kemarau ini. Tak. Dia pergi jumpa Al-Abbas yang masih hidup. Al-Abbas, dulu kami bertawasul dengan Nabi kami SAW. Sekarang kami bertawasul dengan kamu. Doalah supaya Allah turunkan hujan. Al-Abbas berdoa, maka Allah turunkan hujan. Dia berjumpa pak saudara Nabi Islam, tak pergi jumpa Nabi itu. Padahal Nabi ada kat situ. Okay? Jika tidak kan mesti diriwayatkan kepada kita secara mutawatir lah. Para sahabat ni ada masalah apa pergi kubur Nabi. Ada masalah apa pergi kubur Nabi. Al-Hasan, Al-Husain. Okay? Pasti akan pergi kubur Nabi SAW, akan cerita masalah Rasulullah. Keadaan umat sekarang dah teruk. Kan? Tolong sampaikan kepada Allah Ta'ala, ajak kami supaya umat ni jadi tidak berpecah belah. Tak ada sahabat-sahabat buat macam tu. Tapi orang yang nak sangat nak buat ni, cari macam-macam alasan untuk buat benda yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Tawasul dengan Nabi SAW selepas Nabi wafat, tawasul yang bid'ah lah. Tawasul yang bid'ah. Para sahabat bertawasul dengan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Kemudian bersumpah dengan nama Nabi SAW atas Allah Ta'ala. Demi Rasulullah, ya Allah, demi Rasulmu. Macam ni boleh baca lah. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyika al-amin. Itu satu, bertawasul dengan Nabi SAW tadi kan. Tawasul bid'ah di atas mimbar masjid hari Jumaat. Kemudian apa ini bersumpah dengan nama Nabi pula. Demi Muhammad, utusan Allah. Demi Rasulullah. Ini maknanya tawasul yang sumpah yang membawa kepada kesyirikan lah. Syirik. Walaupun kita kata syirik yang kecil, tapi dia perantara kepada syirik besar. Syirik kecil, dosa besar. Dosa besar. Kemudian 228 dia kata memohon hajat kepada Nabi SAW dan bukan kepada Allah Ta'ala. Minta dekat Nabi. Dia ada hajat apa? Kau ada hajat apa? Aku nak pergi Madinah ni. Tulis hajat masing-masing, WhatsApp. Kau akan baca hajat-hajat depan kubur Nabi SAW. Kenapa tak minta hajat itu kepada Allah Ta'ala? Sedangkan dia tahu Allah Sami' Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Rahim, Allah Maha penyayang, pengasih. Allah malu nak tolak hamba dia yang angkat tangan minta dekat dia ni. Allah malu nak tolak. Allah ada sifat malu lah. Malu yang layak bagi kebesaran Allah Ta'ala lah. Maksudnya Allah yang Maha Kaya ni, kan, dia bagi apa saja pada hamba-hamba dia yang nak minta apa, dia bagi. Jadi tak kisah minta, dia bagi. Cuma yang hamba dia tunggulah. Allah Ta'ala akan terima makbul doa selama mana dia tak kata aku doa lama dah tak dapat pun. Memang tak dapat. Itu. Kemudian perbuatan mereka yang memotong rambut mereka dan mencampakkannya ke dalam lampu besar yang berdekatan dengan tanah kubur Nabi SAW melalui tadarah. Kan? Ini mungkin ada dulu lah. Sebab ada tu yang ditulis di sini. Kemudian mengusap-ngusap kubur Nabi SAW. Dulu lah. Sekarang pegang dinding tu tak boleh, ada parak dia jaga kan. Baguslah jaga. Kemudian mengucup kubur Nabi SAW. Bertawaf mengelilingi kubur Nabi SAW. Menempelkan perut dan belakang badan pada dinding kubur Nabi SAW. Kemudian meletakkan tangan pada jendela bilik kubur Nabi SAW. Dan salah seorang dalam kalangan mereka bersumpah dengan berkata, demi hak yang kamu letakkan tanganmu pada jendelanya dan kamu berkata, berilah syafaat wahai Rasulullah. Macam tu. Dia panggil ghulu lah, ekstrim. Ekstrim dalam beribadah. Kan? Allah Ta'ala larang kita ni
berlaku ghulu, melampau. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu ekstrim dalam agama kamu. Melampau-lampau. Maksudnya ekstrim jangan buat apa yang Nabi tak ajar dalam agama. Kan? Ataupun tinggal tu apa yang Nabi ajar, tak mau ikut. Ifrat dan tafrid. Ekstrim dalam mengikut, ekstrim dalam meninggalkan. Kemudian berdiri lama di sisi kubur Nabi SAW untuk mendoakan kebaikan buat dirinya sambil menghadap ke arah bilik kubur Nabi SAW. Kemudian perbuatan beribadah kepada Allah dengan memakan buah kurma Al-Sayhani di Raudah yang terletak di antara kubur Nabi SAW dan mimbar. Maksudnya dianggap makan kurma tu kan, kurma jenis tu di Raudah akan dapat fadilat-fadilat tertentu, semua penyakit lah apalah kan. I'tiqad. Kemudian lagi perkara bid'ah, berkumpul di sisi kubur Nabi SAW untuk mengkhatamkan Al-Quran dan melindangkan qasidah-qasidah. Sekarang ni tak ada orang. Orang halang, kalau orang tak halang macam-macam dia berlaku. Kalau tak dihalang. Meminta hujan dengan cara membuka penutup kubur Nabi SAW atau kubur para Nabi selain baginda dan kubur orang-orang soleh. Kemudian mengirimkan cebisan-cebisan kain, kertas, kulit yang ditulis hajat-hajat padanya, pada Nabi SAW. Kemudian kata-kata setengah orang, sungguhnya dia patut tidak menyebut hajat-hajatnya semasa menziarahi kubur Nabi SAW. Kerana baginda lebih mengetahui hajat-hajatnya dan kepentingannya berbanding dirinya sendiri. Jangan minta orang lain, jangan sebut hajat kita. Nabi tahu apa yang kita nak. Ini lagi tahu. Ini syirik rububiyah atau apa ini? Rasul tahu apa yang ada dalam hati kamu. Sedangkan tok guru kamu tahu, Rasul lagi tahu. Macam ada orang kata, saya dah tahu hajat, tak payah cakap. Dah tahu hajat. Yalah, ini berkawan dengan syaitan. Ini perbuatan syirik, bid'ah syirkiyah ni. Kemudian kata-kata setengah orang, tiada beza antara wafat dan hidup baginda SAW pada penyaksian baginda akan umatnya dan pada pengetahuan baginda mengenai segala keadaan mereka dan segala niat, kekecewaan serta fikiran mereka. Nabi masa hidup, masa mati sama ya. Nabi boleh nampak kita, boleh tengok kita. Kan? Nabi boleh pergi sana, boleh pergi sini. Di mana ada umat Islam, Nabi pergi. Sebab tu orang buat melalui Rasul, bila selawat pada Nabi pakat bangun kan? Bangun selawat. Kan bila selawat kan pakat bangun, pasal tak? Sallallahu ala Muhammad. Pakat bangun. Pasal apa? Kerana Nabi hadir dalam majlis mereka. Tapi heran juga Nabi ni dia pecah berapa. Sini pun ada majlis, sana pun ada majlis. Di India, Pakistan pun ada majlis tu. Kan? Nabi pergi semua majlis ni. Hadirnya Nabi tadi. Itu sebab tu mereka i'tiqad bahawa Nabi itu diciptakan daripada cahaya, nur. Ini cerita hadis yang palsu ni kan. Apa nama? Nabi diciptakan daripada cahaya. Bila cahaya ni di mana ada cahaya, di situlah dia. Semacam tu. Padahal Nabi ni manusia biasa. Ada dah. Jadi hakikatnya Nabi tak tahu dah. Jelas dalam satu hadis. Hadis Al-Haud tu, hadis Al-Haud kan, di mahsyar nanti kan, apa nama, setiap umat tidak akan datang ke haud Nabi mereka masing-masing. Jadi kita akan datang ke haud Nabi SAW untuk kita minum dari situ lah. Tapi ada orang yang dihalau, diusir daripada haud Nabi SAW. Bila diusir, Nabi kata, sahabat-sahabatku tu. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tak tahu apa yang mereka adakan selepas engkau. Apa yang mereka buat selepas engkau, kau tak tahu. Nabi tak tahu. Jadi Nabi tahu masa Nabi hidup je lah. Masa Nabi wafat, Nabi bukan tahu kita akan apa jadi pada kita, apa semua. Nabi tak tahu. Tak ada khabar yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW selepas Nabi kematian dia. Apa faedahnya kalau Nabi tahu? Tak ada faedah apa. Nabi dah tinggal semua dah ubat-ubat untuk kita. Sebelum Nabi wafat,
Segala jenis ubat Nabi dah tinggal dah. Sakit ni ubat tu, sakit ni ubat ni, sakit jiwa lah, sakit kan. Ubat. Maknanya. Wa tarakana 'ala al-hajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Nabi SAW tinggalkan kita dalam keadaan terang benderang, malam seperti siang. Ya, tidak akan menyimpang daripada jalan ini melainkan orang itu akan binasa. Ada Al-Quran, ada Sunnah, belajar, ambil pengajaran daripada Al-Quran dan Sunnah. Itulah dia ubat dia. Ubat keselamatan untuk umat manusia. Kalau nak selamat lah. Kalau tak selamat, ikut suka. Tak nak selamat kan? Orang tak nak selamat ni ikut suka dia. Nak ikut, tak nak ikut. Nak belajar, tak nak belajar. Itu orang yang tak nak selamat. Kita semua nak selamat. Kita takutkan bahaya. Kan? Musibah. Bencana dunia dan akhirat. Inilah dia. Kemudian inilah penghujung ringkasan kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'aha dengan pena pengarangnya Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang berharap agar Allah Taala menerimanya daripada saya, katanya lah, dan menerima segala amalan dan karangan saya yang lain, dan semoga dia menyimpan pahala semua itu untuk saya sehingga ke hari perhitungan, iaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan suatu apapun kecuali harta benda dan anak-anak orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, sejahtera daripada syirik, penyakit munafik, riya dan hujub. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana dia habis tulis kitab ni 1402 Hijriah. Sekarang 1445. Tu dia kan. 43 tahun. Dia mati lah. Dia mati tahun 2000. Tahun 2000 kok dia mati. Itulah lebih kurang. Saya habis kitab ni, alhamdulillah fil ula wal akhirah. Jadi saya sambung buku yang ni lah. Sebab jelas silibus yang macam tu. Ya. Jadi di sini kitab yang dia putus state daripada Riyadhus Shalihin, yang berkaitan dengan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan orang sakit dan orang yang meninggal dunia dan tugas orang yang masih hidup lah. Hadis-hadis kan, jadi kita baca je lah, insya-Allah taala. Dia kata di sini dalam bahasa buku ni dalam bahasa Indonesia lah. Jadi kena faham dulu bahasa Indonesia. Tidak kalau baca Indonesia dalam bahasa Melayu jadi faham lain. Kitab tentang membesuk. Besuk. Kan. Mula-mula dah jumpa lain dah. Membesuk orang sakit. Menziarahi. Kan, menziarahi lah. Kan, ziarahi ataupun menguruskan orang sakit kan. Iyadatul marid. Iyadatul marid. Kemudian menghantar jenazah, solat, menghadiri perkuburan serta berdiam diri di tanah makam yang setelah dikubur. Dan ini kitab hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan ini kita kenal Imam Nawawi ini bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i. Kan? Dia pun tak buat, tak suruh. Maknanya pengikut-pengikut mazhab Syafi'i yang hari ini dan selepasnya lah buat benda-benda yang tak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh kita ikut apa yang Nabi ajar. Itulah. Jangan direka amalan-amalan lah maksudnya. Hadis ini, hadis yang ke-899 ni. Kan? Dia kitab Riyadhus Shalihin ni hadis ada berapa ribu? 1896 hadis. 1896 hadis. Maknanya lebih kurang kat 1000 hadiah lagi bagi selepas ni. Dan dalam kitab dia ada 372 bab. Nah, ni bab yang 144. Kalau buka dalam kitab Riyadhus Shalihin tu kan, dia ada 372 bab. Dan ada 1896 hadis dalam kitab dia. Saya baca di sini Riyadhus Shalihin 10 tahun. Tolak 4 tahun. Kan? Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dengan sanad sampai kepada sahabat Nabi Al-Bara
bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid, dengan menziarahi orang sakit. Nabi suruh, Nabi perintah. Ya, perintah ni kita faham dilalah alal wujub lah. Kan? Kena wajib lah. Dan kalau kita tahu yang kita mampu boleh ziarah kawan kita, kita ziarah. Nabi suruh. Bila Nabi suruh, jangan bantah. Kan? Jadi bila Nabi suruh tu di atas kadar kemampuan kita lah. Sebab apa? Sebab perkara taklifi ni dia kembali kepada kemampuan. Macam pergi haji lah, rukun Islam kan? Islam mampu pergi lah. Nak ziarah orang sakit. Kalau kita pun sakit, nak ziarah macam mana? Kita pun terlantar kan, nak pergi nak bangun, nak pergi ziarah kawan sakit. Dia pun jalan orang pimpin. Begitu kan. Jadi kalau kita tahu kawan kita sakit, dengan berita orang sakit yang kita ada kemampuan untuk pergi ziarah, pahala dia besar. Kan? Dan maknanya ada kebaikan pada diri pesakit itu sendiri. Mungkin dengan sebab kita pergi jadi motivasi untuk dia, maknanya dia jadi sihat. Dengan sebab kita pergi, kita baca syafaqallah, kita seronokkan jiwa dia. Orang sakit ni dia juga berkait dengan jiwa. Kan? Jiwa. Sebab tu kan, bila orang dia tengah duduk sihat-sihat ni kan, tapi bila dia stres kan, dia jadi lemah, tak larat, pening. Padahal dia okey lah. Macam kita lah sebelum cek tekanan darah, okey lah, cek tengok Allah. Lepas cek pening. Pasal apa? Kan tengok tu atas sudah 50, bawah 115. Tadi okey lah. Bila dah tahu kita dia mula jadi pening. Sebab tu dia pun tak mau cek. Salah jugalah. Kena cek lah. Kan? Ini dia. Wattiba'il janais, dan Nabi suruh kita ikut jenazah. Ikut ni di belakang lah kan. Boleh jalan di kiri kanan di hadapan jenazah, boleh lah. Wa tashmitil atis, dan mentashmitkan orang yang bersin, iaitu yarhamukallah. Itu pun kalau orang bersin kata alhamdulillah. Kalau dia tak kata, kita pun tak kata apa lah. Sebab tu bila kita bersin, dia kata beri kuat, alhamdulillah. Orang hujung sana dengar yarhamukallah. Macam Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala nak cerita kata, kan, kalau kita baca kitab Muqaddimah Syarah Sunnah kata kan, anak murid dia punya ramai. Bila dia bersin, dia kata alhamdulillah tu, anak bergegar bunyi yarhamukallah. Sampai raja dia terkejut dengar, siapa tu? Ramai sangat mengikut. Berkata Al-Barbahari, sampai akhirnya raja ni pesan larang, jangan berkumpul murid dia walaupun 2 orang di satu tempat. Akhirnya Imam Barbahari ni mati lari lah. Nak difitnah, dia tangkap oleh raja. Ada seorang tu menteri tu selamat dengan dia, mati di rumah. Dia mati di rumah kawan tu lah. Sebab macam tu, baca kitab Syarah Sunnah Muqaddimah lah. Kan? Baik. Cerita tasmitul atis ni maksudnya menjawab orang yang bersin. Bila dia kata alhamdulillah, kita pun kata yarhamukallah, dia pun yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini sunnah kan? Itu dah. Nabi suruh ni. Jadi benda kebaikan ni Nabi tak tinggal, walaupun kecil mana pun Nabi akan ajar. Nabi tak lupa. Dalam bab-bab mana kalau Nabi lupa tu, Allah Ta'ala ingatkan Nabi lah, nak jadikan dia sebagai hukum syariat bagi umat. Contohnya Nabi lupa rakaat solat fardu. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kepada kita bahawa kalau kita lupa, kita buat macam tu. Itu hikmah dilupakan kepada Nabi SAW. Dan yang kedua nak cerita kata Nabi ni bashar, manusia biasa. Sebab tu Nabi ni hukum ikut yang zahir. Kalau ada 2 orang yang bertengkar, berbalah, mengaku hak, yang ni pun kata hak dia, yang ni pun kata hak dia, maka hak pandai cakap tu Nabi akan bagi dekat dia lah. Macam lawyer kan. Lawyer yang hak pandai cakap, orang ni cari lawyer, tak cari hak ni, cari hak memang hak menang kes dia. Dia punya bayaran dia pun bukan main-main lah. Sebab memang kita kata dipercayai, diyakini bahawa dia boleh menang kes, walaupun orang tu salah, hak buat kes tu salah, tapi kerana lawyer ni pandai, ya kan, menang dia lah.
Jadi Nabi SAW ni manusia. Nabi kata, aku akan bagi hak tadi kepada orang yang pandai cakap. Tapi ingat, kan, kalau bukan hak dia, dia kena. Dia tanggung lah. Ini dia. Jadi ceritanya Nabi ni SAW tidak tinggal sekecil-kecil perkara Nabi, melainkan Nabi akan jelaskan semua benda. Sampai bersin pun. Sebab tu dikatakan kepada Salman radhiyallahu anhu, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ata." Itu dia. Nabi kamu ajar semua ke? Semua benda Nabi ajar lah. Dia kata, "Na'am. Allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-qira'ata." Nabi kami ajar semua benda. Semua benda. Sehingga nak istinja pun macam mana Nabi ajar. Kan? Nak istinja pun Nabi ajar macam mana. Sampai macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, kan? Wa ibraril muqsim. Dan Nabi sallam maknanya suruh kami untuk dia kata membebaskan orang yang bersumpah dari sumpahnya. Contohnya orang tu bersumpah. Kan? Dia sebut nama Allah Taala kepada kita. Billahi alaik, ya urid an ta'tiyani. Dengan nama Allah kata engkau, aku nak kau datang jumpa aku. Dia bersumpah dengan nama Allah, kan? Kita tolong bebaskan dia daripada sumpah dia. Kita pun pergi jumpa dia. Kenapa? Karena dia minta kat kita tadi dengan nama Allah. Dia minta pada kita bersumpah dengan nama Allah. Billahi alaik. Ya. Maknanya arju an tazurani ya. Kan? Dengan nama Allah kata engkau, aku harap kau ziarah aku secepat mungkin lah. Ya, contohnya begitu. Dia sebut nama Allah Ta'ala, dia minta kepada kita. As'aluka billahi, aku minta kepada kau dengan nama Allah. Kerana dia bersumpah, maka kita buat ibrar al-muqsim, kita bebaskan dia dari sumpah dia tadi. Nabi suruh kita buat. Sebab apa? Orang ni dalam keadaan hajat yang amat sangat. Maka kita dapat pahala. Ada dia. Dan Nabi suruh kita wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Ada satu hadis maksudnya, unsur akhaka zalim wal mazlum. Unsur akhaka zalim wal mazlum, tolonglah saudara kau yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat kata, hak dizalimi itu kami faham lah, hak zalim itu mesti orang tolong lah. Kan? Nabi kita tolong dia dengan sekat dia daripada buat zalim. Itu maksudnya. Okay? Wa ijabati da'i, dan Nabi suruh kita ni memenuhi ajakan, panggilan. Kan, orang ajak kita pergi makan ke walimah ke. Walimah ni lagi berat lah panggilan dia. Wajib tu lagi berat daripada ajak belanja teh kat kedai mamak. Kan, walimah urus, walimatul urus ni lagi wajib daripada kawan kita ajak pergi minum di kedai tu. Kan. Kedua, wa ifsya'is salam, sebarkan salam. Ni Nabi suruh, hadis muttafaqun alaih. Jadi maknanya syahid kita di sini apa dia? Kan? Bi'iyadatil marid wa ittiba'il janaiz. Ini maknanya Nabi suruh kita untuk menziarahi orang sakit dan mengikuti jenazah. Apa dia hikmah dia? Ini saya ingat refresh balik apa yang kita dah baca dulu lah. Kan? Hikmah dia ziarah orang sakit, kita boleh doakan untuk dia. Kita datangkan kegembiraan pada dia. Pahala untuk kita dan pahala untuk dia. Sama-sama dapat pahala. Dan pahala kita lagi besar dah. Kita ziarah orang sakit tadi. Kita luangkan masa kita. Kan apa-apa nak pergi mana hospital, sakit ke? Tak, ziarah kawan. Kan? Ziarah orang sakit. Kita boleh ruqyah untuk dia. Dia dapat kebaikan daripada ziarah kita tadi. Dan malaikat doakan untuk kita pula. Dan kita berjalan di taman syurga sehingga kita balik rumah kita. Masya Allah. Taman syurga pula buah-buahnya berjuta-juta dekat dengan kita. Kita boleh petik buah-buah ni. Cuma yang kita tak nampak benda tu. Kalau nampak kan semua orang nak pergi penuh hospital orang tak sakit. Buat apa sangat? Bisa orang sakit. Itu ya. Hikmah dia. Kemudian hikmah itibal janaiz, ikut jenazah ni supaya kita ambil pengajaran bahawa lepas ni kita tak tahu lepas ni maksudnya bila, tak tahu, tapi selepas dia pasti kita lah. Mungkin setahun, 2 tahun, mungkin 20 tahun. Kan, mungkin 2-3 jam dan sebagainya. Ya. Sama ke kalau ahli ni kalau kita tanya pun saya cakap dengan dia? Tak sama. Inna azam al-jaza ma'azam al-bala. Aku makhluk Islam. Balasan tu ikut macam mana kita lah. Kan? Kita lebih lagi buat, pahala lebih ya. Tak sama lah. Tapi kita... Yang susah yang mahal. Itu yang mahal.
Inna ma'idhamul jazaa, besarnya balasan. Dia tengok macam mana usaha kita. Gitu. Ya, Tuan. Kita duk KL yang menjemput tu kat Kelantan. Tapi tak Dah tadi kita sebut kan, ikut kemampuan. Rukun Islam pun kita ikut tak mampu tak payah pergi. Dia ada orang sakit, tak rukun Islam. Majlis kahwin pertama Majlis kahwin sama lah. Kan? Tapi dia pun fikir, ya aku panggil dia ni jauh ni. Esok dia panggil aku kena pergi lah dia aku panggil dah. Sebagai orang dia tak panggil. Oi, tak panggil kau, orang jauh. Sorry lah bang. Kalau panggil abang datang nanti abang buat pula saya kena pergi. Oh, dia pun main balas-membalas. Kan? Sebab tu tak panggil je. Dia mampu dia datang. Sebab apa dia beradik kan. Kita nak jumpa ni masa kena macam ni lah. Saya tak pernah jumpa sepupu saya. Ya, sepupu tak pernah jumpa. Dia dah lahir sampai lah umur dia dah 50-an apa semua kan. Kita pun sama dengan dia tak pernah jumpa. Dengan nama. Jadi dia panggil orang kita pergi. Yang mana satu abang, yang mana satu abang. Sepupu. Anak saudara bapa kita. Sampai kita tak kenal dia. Tapi bila kita ada kemampuan kita pergilah. Dapat menghubung silaturahim kalau ada kemampuan. Ya. Antara kemampuan ialah hello-hello kot jauh je lah. Kan? Hantar hadiah aku rasa. Kotak hadiah tu kan. Inilah saya dapat berikan hadiah kotak gambar je lah. Gitu. Tapi kalau kita boleh pergi, alhamdulillah. Maknanya yang menghubung silaturahim ni masya-Allah panjang umur, murah rezeki. Nabi kata man arada an yafsuta lahu rizquhu. Pada siapa yang nak bahawa rezekinya dihamparkan untuknya, diluaskan rezeki untuknya, wa yukhsa'u lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, sambungkan, bukan silaturahim, hubungkan. Kan? Aku ni ada duit tamang pergi balik lah dengan duit minyak. Kalau minum teh secawan pakai tak boleh balik lah. Contoh, dia pun pergi. InsyaAllah Allah akan murahkan rezekinya. Rezeki ni kita jangan ingat RM2 je. Kelapangan jiwa, rezeki tu yang paling kita nak kan. Bila kita lapang jiwa, tak ada stres. Bila stres ada darah tinggi, kuranglah sikit. Ataupun tak ada darah tinggi kan, darah tinggi dia main ikut stres. Makan cukup jaga. Masing-masing tak makan apa semua kan. Tapi duk kira, tengok dia cek, tengok 138, 150 kan. Bersepah. Pasal dia stres. Sekali nak pergi baca kitab macam mana nak cerita. Stres. Malam tu si dia tengah atas daerah. Fikir isu nak cerita kan, tidur tak cukup. Itulah dia. Jadi insyaAllah Allah akan lapangkan untuk kita. Baik. Inilah dia kehidupan. Ya. Jadi kalau kita mampu buat, insya-Allah kita buatlah sekali yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan. Allah tak membebankan kita melainkan apa yang kita boleh buat, apa yang kita mampu buat. Tapi kita nak buat pun kita minta jugalah kepada Allah supaya kita boleh buat segala kebaikan ni kan. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ya. Itulah dia. Di atas kebaikan lah. Hadis yang seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'ala al-muslim khamsun. Hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain, yang wajib ditunaikan oleh orang Islam yang lain, ada 5 perkara. Raddus salam, jawab salam. Ya, jawab salam. Wa iyadatul marid, dan ziarah orang sakit. Wa ittiba'ul janaiz, ni hak dia, mengikuti jenazah. Kalau kita mampu ikut, pergilah. Tak mampu, kalau ada kerja lain, tak masalah apa kan. Bukan tak ikut jenazah tu mana kita berdosa. Ni hak je lah. Bukan hak sampai yang jadi macam kita tinggal kita berdosa kan. Tapi pahala dia besar kan. Wa ijabatud da'wah, dan menyahut ajakan. Maksudnya memenuhi panggilan. Wa tashbitul atis, menjawab bagi orang yang bersin kalau dia kata alhamdulillah. Ini hak orang Islam. Jadi itulah maknanya kan. Kita faham daripada hadis ini macam mana Allah Ta'ala cerita, Nabi SAW cerita tentang tautan di antara orang Islam tadi.
kan? Al-muslim akhul muslim. Kan? Al-mu'min akhul mu'min. Orang Islam ni beriman ni maknanya mereka adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Ya. Al-muslimu man salima al-muslimun min yadihi wa lisanihi, kan? Maknanya orang Islam adalah orang Islam yang lain selamat daripada keburukannya, kejahatannya. Jadi Islam ni maknanya bila sebut kita muslim, dia saudara kita. Dia kena seronok. Oh, ada orang Islam ni kawan aku, saudara aku. Ya, ikatan apa nama ukhuwah Islamiah ni kan lebih kuat daripada ikatan darah. Kan? Itu dia. Itu dia ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi saudarakan di antara Ansar dan Muhajirin. Gitu. Dan disatukan di antara Aus dan Khazraj menjadi Al-Ansar. Ya, jadi mana orang Islam ni ada hak. Jadi seorang tu dia ada hak yang wajib ditunaikan oleh saudara dia yang lain kepada dia. Dia juga dia kena tunaikan hak saudara dia tadi. Di antara hak yang kita kena tunaikan, jawab salam. Dia bagi salam, kita menjawab salam. Dia sakit, kita ziarah. Itu maksud dia. Jadi umat Islam ni adalah umat yang berkasih sayang, bersatu padu. Itu umat Islam. Sebab Nabi umpamakan seperti kal jasadil wahid. Umat Islam ni seperti satu tubuh. Kan? Maknanya idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasadi min al-humma. Kama qala Rasulullah, umat Islam ni kan dia seperti jasad. Kalau sakit, diibaratkan seperti tubuh. Kalau sakit satu anggota, jadi maknanya semua anggota ni tak boleh tidur. Kan? Itu kalau kita itulah kita orang Islam saudara kita di Palestin sana yang dibunuh ya, macam-macam kan, dibuat kekejaman tadi oleh Israel Yahudi tadi. Jadi kalau kita tak ada perasaan apa, mana kita iman kita kat mana, kita cek balik lah. Mungkin iman kita jatuh kat mana-mana, pergi cari balik, tercicir. Itu dia. Jadi kita kena ada rasa marah pada manusia yang menyakiti orang lain. Hatta kita tak boleh nak menzalimi orang kafir, tambah lagi orang Islam. Kafir zimmi pun kita tak boleh nak zalimi dia, tambah orang Islam pula yang mengucap 2 kalimah syahadah tadi kan. Gitu. Ni hak orang Islam. Jadi paling kurang yang kita boleh bantu adalah mendoakan lah. Mendoakan tu paling kurang lah kan. Kalau boleh bantu dengan cara yang lain, kita bantulah. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya agak panjang. Ya, sini. Ya, saya. Silaturahim sebenarnya kan ada ikatan ini ada hubungan ke ataupun tak dirasakan dia itu Islam. Silaturahim. Yang sebenar. As-silah ni sebenarnya hubungan kekeluargaan. As-silah tadi. Kan? Falyasil ar-rahimahu. Maka dia hubungkan hubungan kekeluargaannya. Abangnya, kakaknya, adiknya, ayah, maknya itulah. Yang ada talian darah lah, dia panggil silaturahim tadi. Ya. Maka ni beratlah kita kena sentiasa jagalah. Hatta kalau yang bukan muslim pun kita hubungkan, masih menghubungkan. Ada hadis-hadis kan yang sebut macam siapa dia? Asma' ke siapa kan? Sebab binti Abu Bakar kan yang dia kata mak dia datang jumpa dia apa semua, tiba dia musyrik. Macam mana? Ya, Nabi kita hubungkan. Ya. Para sahabat bila mereka masuk Islam, mereka tak masih lagi menghubungkan hubungan dengan kerabat mereka. Macam Umar radhiyallahu anhu, dia ada saudara di Mekah. Bila Nabi hadiah dekat dia kain sutra dari Rasulullah kata tak boleh pakai, kenapa bagi saya? Nabi kata aku bagikan, suruh kamu pakai. Bukan suruh pakai, bagilah pada orang lain ke, jual ke apa ke. Kan? Dia pun hadiah kepada saudara dia yang ada di Mekah daripada orang musyrikin lah, saudara musyrik dia. Bukan makna Umar suruh saudara musyrik dia pakai tadi tak. Bukan makna dia suruh, tapi terpulang pada kawan tu lah. Ya, mungkin dia bagi pada isteri dia apa semua, dia kan sutra orang perempuan yang pakai. Itu maksud dia menghubungkan silaturahim tadi, walaupun bukan Islam, kerabat, pertalian darah lah maksud dia. Mana kekeluargaan. Kekeluargaan. Gitu. Falyasil rahimahu. Hubungkan rahim tadi. Sebab apa? Kita ni kalau bersedekah pada kerabat kita dapat 2 pahala. Selain kerabat kita dapat 1.
Kan? Sedekah pada kerabat kita dapat pahala sedekah dan kita dapat pahala menghubungkan silaturahim. Dua pahala. Gitu. Tapi kalau kerabat kita semua jenis kaya belakang, dia tak pandang dah harta duit kita, jadi takkan kita nak sedekah lagi kat dia kan? Carilah orang selain dia apa. Yang dia ni kita hubung silaturahim lah. Kan? Ziarah ke apa ke, telefon ke, tanya khabar. Seterusnya. Boleh ya? Baik, wa anhu dan daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yaqul yawm al-qiyamah, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat. Maknanya hadis ni cerita Allah Taala ni di antara dia poin dia, Allah Taala bercakap, berkata-kata dengan bunyi suara dan huruf yang didengari, kan, oleh makhluk dia. Allah bercakap. Takkan Allah bercakap dengan orang yang dengan apa namanya suara yang tak didengar. Kan? Itu dia tak panggil bercakap, itu bisu. Bercakap ni adalah sifat yang sempurna kan. Bisu adalah sifat yang tidak sempurna. Cakap tapi orang tak dengar, tak sempurna juga. Ya Allah Maha sempurna. Jadi sebab sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah bercakap bila dia nak cakap, dengan bahasa apa dia nak cakap, dengan siapa dia nak cakap, bila dia nak cakap, ikut suka dia. Fa'alu lima yurid. Dia Allah cakap di hari kiamat. Dan Allah dah cakap dah lama dulu dengan apa? Dengan malaikat pun Allah dah cakap dulu kan. Dengan iblis pun cakap, dengan Adam pun cakap, dengan Nabi Musa pun cakap. Seterusnya lah. Itu dia. Dan Allah cakap dengan malaikat bila-bila masa. Contohnya bila Allah sayang pada si fulan, Allah akan panggil Jibril. Allah kata Jibril, Allah sayang si fulan, kamu kena sayang dekat dia. Jibril pun sayang dekat orang tu. Dan Jibril tak tunggu, dia cakap, dia panggil semua penduduk-penduduk di langit. Dia kata Allah sayang si fulan, kamu semua kena sayang dekat si fulan. Semua penduduk di langit sayang pada si fulan. Jadi kita nak lah, kita nak, semua kita nak kasih sayang Tuhan tadi kan. Jadi bila kita nak tu, kita buatlah apa yang Allah suruh, apa yang Allah suka, kita tinggal apa yang Allah tak suka. Maka dapatlah kita kasih sayang Allah. Yang Allah bercakap dengan malaikat tadi, Jibril tadi, bila-bila dia nak cakap, tu suka dia. Sentiasa dia bercakap Allah Ta'ala tadi kan, bagaimana yang layak bagi kebesaran dia. Itu dia. Ikut suka dia nak cakap bila pun. Ini di hari kiamat. Ya benar Adam, hai anak Adam, Allah kata, maridtu falam ta'udni. Allah kata aku sakit, kau tak ziarah aku. Jadi kita faham Allah ni sakit ke? Bukan begitu maksud dia. Nanti Allah beritahu orang ni. Ni di hari kiamat Allah cakap dengan ni, dengan kita lah. Allah kata, ya anak Adam, aku sakit, kamu tak ziarah aku. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Tuhanku, macam mana aku nak ziarah engkau sedangkan kau Tuhan sekalian alam? Hamba terjawab di hari kiamat nanti. Qala, Allah kata, amma alimta, engkau tak tahu ke, anna abdi fulanan marida, mana engkau tahu? Istifham inkari lah. Kan? Engkau tak tahu ke? Maksudnya engkau tak tahu bahawa si fulan daripada hamba aku sakit. Falam ta'udhu, tapi engkau tak ziarah dia. Engkau tahu dia sakit, engkau tak ziarah dia. Sibuk kan. Kita ni salah satu musibah kita, ujian kita, dicampakkan kepada kita kesibukan dunia ni kan. Sampai tak ada kelapangan langsung. Jom pergi belajar, pergi dulu. Tak tengok kita yang pergi dulu. Kita ajakkan kawan kita, sahabat-sahabat kita, jom pergi kelas. Oh, ada pertandingan golf lah. Bukan salah main golf tu, tapi kalau umur 7 siri ni, tak tahu lah, cukup lah. Lama dah main golf saja kan. Saya ingat boleh hafal lah ada berapa bintang di bola tu kan. Tapi tak yalah kan, ujian. Allah uji kita dengan kesibukan yang memanjang. Dah habis kerja ni, pencet dah. Kita kata 100% tu dia punya stres tu 50% dah habis dah. Seronok lah. Dah tak kerja, tak fikir beban kerja tadi kan. Gaji 30-40 ribu sebulan, pencet. Habis kerja,
Rehat dalam sebulan, kawan telefon, "Woi, main kerja dengan aku pula. 20,000 sebulan gaji." Itu saja ni. Ya. Besok bawa kerja, boleh kerja. Jadi sibuk sampai mati. Tak sempat nak belajar. Tak sempat nak menuntut ilmu. Ya, duit memang banyak lah. Duit ni berkepuk-kepuk lah. Ya. Tapi makan sehari berapa ringgit lah. Bang sarapan lagi bang? Sarapan lah. Nak tanya berapa ringgit bang sarapan tadi? Kalau belum sarapan, kita jamak takhir. Sarapan sekali dengan makan tengah hari, RM15 sehari makan. Tu pun kalau makan RM15 ni kan. Mungkin sotong sekong kot. Kan sotong makan naik pula darah. Tak boleh ya makan benda lain. Kan? Nasi separuh. Nasi tak makan banyak dah. Mamak separuh kan. Biasa macam biasa. Mamak kenal dah biasa. Nasi kuah jempong lauk tak payah. Jadi macam tu. Kan? Sibuk sangat sampai kita tak tahu kawan kita mati 2 tahun baru kita tahu. 2 tahun meninggal baru kita tahu. Pasal apa? Sibuk sangat. Tak ada ambil tahu hal kawan-kawan kita. Jadi alhamdulillah Allah bagi kepada kita nikmat kelapangan. Kelapangan masa tu satu nikmat. Kelapangan masa macam mana? Kelapangan masa untuk kita kata sibukkan diri kita dengan akhirat kita ni. Ini kita dengan akhirat ni. Jalan kita ke akhirat. Cukurang, kudu cukurang. Ya. Harta benda ni kan, tak apalah dekat yang ada lah. Anak-anak dapat cari sendiri lah. Kita lupa kita pun macam tu. Kan? Dia jual segala benda, padi, getah, sabun, sehabis semua dia jual kan. Ajak anak nak marah apa? Tak dia punya. Ayah jual berapa habis? Kami nak makan apa? Rezeki masing-masing. Adik kita. Ayah nak enjoy lah. Ayah nak duduk di Mekah. Kan? Habis duit ayah balik ya. Kata dia. Baik. Allah Ta'ala kata, "Amma alimta." Engkau tak tahu ke? Annaka law uddahu, bahawa engkau kalau engkau ziarah dia, lawajadtani 'indahu, nescaya engkau akan dapati aku ada di sisinya. Apa maksudnya? Pengampunan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah, keredaan Allah, pahala ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala ni dapat ke kita. Masya Allah. Kita ni bila kita buat kebaikan, amalan soleh ni, bukan takat kita dapat ganjaran akhirat, ganjaran dunia pun kita dapat. Zahir batin. Tapi yang paling penting adalah di dalam ni lah. Kita rasa kelainan, kelapangan, bahagia, seronok, sihat, segar pernafasan tadi. Terasa. Ni Allah Ta'ala bagi tu kelebihan dunia sebelum akhirat. Sebab apa? Sebab Allah makbul doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kita makbul. Jadi Allah jadikan perkara-perkara itu untuk datangkan pahala pada kita. Ini semua sebab untuk kita dapat pahala. Kawan sakit, sebab untuk kita dapat pahala. Kita sakit, sebab untuk kita dapat pahala. Dan sebab untuk kawan kita dapat pahala. Mak kita sakit, sunyalah. Ya. Ustaz tadi akan dapatkan tulisan itu ganjaran. Ganjaran. La wajadtani 'indahu, bukan Allah tu ada di situ. Okay. Maksud dia Allah tidak bersama dengan makhluknya. Yang bersama dengan makhluk dia ilmu dia, pengetahuan dia, okay, keredaan dia, kurniaan dia. Adapun zat dia, maknanya ala al-'arsy istawa, ala al-'arsy istawa. Allah bersinggasana di atas arasnya. Ba'in an khalqihi, tidak bersama dengan makhluk dia, berpisah daripada makhluk dia. Ya. Yang ada bersama kita ada penglihatan dia, apalagi pendengaran dia, pertolongan dia, kan, keredaan dia. Itu yang bersama dengan hamba. La wajadtani indahu, maksudnya hajat engkau apa semua aku akan penuhi. Maksud itu. Dan bila kita doakan untuk kawan kita tadi, Allah makbulkan doa kita. Dan malaikat akan aminkan. Amin walaka bil mithl. Amin untuk engkau pun begitu. Itulah kita dapat punca, kita dapat afiah dan sihah tadi kan. Kemudian Allah Ta'ala kata,
Ya ibn Adam, istata'amtuka falam tut'imni, aku minta makan dan kau tak bagi aku makan. Allah Allah. Qala ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Tuhan, macam mana aku nak bagi kau makan sedangkan kau Tuhan sekalian alam? Qala amma alimta, Allah Ta'ala kata, kau tak tahu ke annahu tat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu. Sungguhnya tidak kau tak tahu ke bahawa hamba ku si fulan minta makan pada kau tak bagi dekat dia. Dan kau tak bagi, falam tut'imhu. Amma alimta annaka law at'amtahu, tidakkah kau tahu kalau kau bagi dia makan, lawajadta dhalika 'indi, nescaya engkau akan dapat demikian itu ada di sisiku. Kan? Apa dia makanan tadilah. Kan? Ya ibn Adam, istasqaituka falam tasqini, aku minta minum kepada kau, kau tak bagi aku minum, kata Allah. Qala ya Rabbi, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Kata Tuhan, macam mana aku nak bagi kau minum sedangkan kau Tuhan sekalian alam? Qala istasqaka 'abdi fulan falam tasqih. Hamba ku si fulan telah minta minum pada kau, kau tak bagi dia minum. Ada sahabat-sahabat kita di Palestin, saudara kita minta makanan, nak makanan. Kita bukan tak bagi, tapi sampainya sikit ataupun tak sampai. Kan? Ada macam-macam NGO buat, lalu kita baik sangka je lah. Kan kalau kita dah buruk sangka, bila kita nak bagi? Ada NGO ni buat, NGO buat, kita tengok, asal ni ada apa recommend, kita bagi Allah recommend. Hal lepas tu jangan fikir lah. Sampai ke tak sampai ke jangan fikir. Kalau kita fikir maknanya kita tak bagi lah. Kita nak bagi sendiri macam mana? Okay? Melainkan kita ni mungkin ada pangkat dan sebagainya kan. Itu pun tak boleh sampai kan. Kalau kita raja ke Perdana Menteri kan, nak pergi tempat tak boleh sampai juga pun. Sampai ke tempat tertentu je kan yang boleh sampai kan. Tak boleh masuk ke dalam pun. Jadi ikhtiar usaha, kita hanya berdoa je lah. Berdoa dan kita tolong. Kesian. Kita tengok kan, ya Allah. Nak makan. Takkan kita sambil nak makan, sambil nak tengok video budak duk megang rumput. Kita nak mamak ini, nak mamak makan ayam goreng ke apa kan ni kan. Buka YouTube, tengok budak, pakcik saya 3 hari dah tak makan, ada tak makanan. Bukan minta kita lah, dia minta kau kan dalam itu. Jadi kita nak, kamu kita nak, fikirlah kalau itu anak kita, itu cucu kita, yang tak makan 2-3 hari. 3 hari kita 1 hari tak makan pun yang puasa kan. Tapi kita tahu dah nak makan apa petang ni. Lompat tikam, badak bola kan. Makanan ekstrim lega tu. Kan. Teroris punya makanan lompat tikam. Kan. Nanti dia. Jadi maknanya itulah dia untuk mengolah nampak macam mana kita kan. Qala amma alimta annaka law saqaitahu lawajadta dhalika 'indi. Tidakkah kau tahu kalau engkau bagi dia minum, engkau akan dapat demikian itu ada di sisiku. Jadi maknanya ini perintah kan, supaya kita apa? Dengan saudara mara kita, dengan kawan kita ambil berat. Terutamanya ketika dia sakit, dan tentulah bila dia meninggal dunia, kita meringankan beban keluarga dia dan juga keluarga kita, adik-beradik kita ataupun kawan-kawan kita. Sebab bila ada kematian ni, tuan rumah tadi dia akan jadi macam orang tu apa, jam macam itulah. tak tahu nak buat macam mana kan. Dia mana boleh mesej ke awak dia, tolong buat macam mana ni. Sebab tu teringatkan kawan kita. Yang paling utama jiran tu lah, yang jiran kita lah. Dia yang mula-mula tahu. Kita bagi tahu dekat dia. Sebab tu kita kena jadi jiran yang baik. Tapi kalau jiran tak baik, itu masalah musibah lah. Ya. Cari jiran yang Muslim. Kita jiran yang Muslim macam mana? Ya. Adalah mungkin selepas 2 rumah, 3 rumah tu ada jiran Muslim. Kita buat baik lah. Atau jadi maknanya, poin dia di sini adalah cerita tentang ziarah tadi. Ziarah orang sakit. Nak cerita tentang fadilat, pahala dia besar. Sehingga Allah Ta'ala kata macam tu. Aku sakit. Padahal bukan Allah sakit pun. Semua orang tahu mana Tuhan sakit.
Sebab Tuhan cakap je ni supaya kita ni yang mendengar ambil perhatian. Tapi hak cakap ni cerita di sana. Nak minta patah balik tak boleh dah. Sana bukan kita panggil tempat keinsafan. Tak. Sana bukan tempat keinsafan. Tempat keinsafan di sini. Sana tempat dengar, terima lah. Dengar hukuman mahkamah yang tidak menzalimi walaupun sebesar zarah. Terima hukuman dan dengar saja. Lepas tu taat perintah. Okay? Kena ikut. Tuhan kata ke sini lah, ke situ lah. Tak boleh bantah lah Tuhan. Sorry lah Tuhan, minta maaf lah. Kan? Saya tak mau lah masuk Makkah. Kan? Dulu saya tak nampak, sekarang saya nampak. Kan? Minta selamat boleh tak? Tak boleh. Hatta orang kafir yang nak tebus siksaan dengan family dia. Ya? Dia suruh ambil family dia masuk dalam neraka, janji dia selamat. Sama macam tu kan. Di dunia mana ada macam tu. Dunia bapa sanggup berkorban untuk anak kan. Di akhirat tak, balik. Bapa minta untuk korbankan anak dia kalau boleh. Untuk selamatkan dia daripada neraka. Dahsyatnya. Inilah dia. Jadi kita faham dari sini kan besarnya kepentingan tadi. Ya, ziarah orang sakit lah. Tak kisah sakit macam mana pun kan. Kalau kawan kata aku sakit lah weh. Kalau sakit apa? Sakit hati. Sakit hati, jom. Ada tempat nak berubat. Mana dia kata? Dia saya taklim. Jom. Di situ ada doktor pakar kan. InsyaAllah ramai. Doktor pakar jiwa. Aku bukan sakit jiwa tak. Hati tu jiwa lah. Ya. Sakit hati, sakit jiwa lah. Yang kemurungan dan sebagainya kan. Baik. Hadis seterusnya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "'udul marida." Naklah kamu ziarahi orang-orang sakit. Orang sakit al-marid, orang sakit lah. Naklah kamu semua ziarahi orang sakit. Udu fi'il amar. Perintah kepada ramai. Al-marid fi'il maf'ulun bih. Mufrad satu. Naklah kamu semua ziarah orang sakit. Maknanya siapa-siapa saja yang benar, yang ada kemampuan, boleh pergi ziarah si fulan yang sakit dia, pergilah ziarah. Tak kisahlah nak ziarah sekali berapa orang pun. Dan kecuali orang sakit kata, minta maaf, saya tak boleh terima tetamu. Saya dalam proses penyembuhan. Ada kan? Ada juga. Dia tak boleh terima. Jadi bila dia tak boleh terima, tak apalah. Kita nak ziarah, kita tanya dulu. Zaman sekarang mudah. Zaman sekarang kita boleh telefon, WhatsApp. Tanya dia, aku nak pergi ziarah bila boleh. Dia kata sorry lah, tak boleh. Tak apalah, syafakallah lah. Kita faham lah. Bukan dia sombong, tapi maknanya dia tak selesa, tak boleh terima lagi orang nak ziarah dia. Tapi kau tolong doakan aku. Kan? Aku nak terima ni tengah merawat ni. Mana dia bagi keuzuran yang macam tu. Kita dah dapat dah pahala tadi kan? Kita dah dapat pahala niat tu. Dapat. Niat pun dapat pahala. Masya-Allah. Boleh buat lagi. Dan kita nak pergi dah kan? Jadi kita tanya, boleh tak ziarah? Mungkin time tu family dia datang dan sebagainya. Ya, ataupun dia tengah berehat, dia nak tidur. Sebab orang yang sakit ni perlukan rehat banyak dan sebagainya kan. Tak sama. Dah ada orang, dia kalau orang tak mari dia lagi rasa sakit. Tapi kalau orang mari dia rasa macam sihat. Sebab dia dulu kaki sembang. Dia tak jumpa kawan-kawan dia dan setiap memang tak boleh duduk. Satu hari mau jumpa kawan-kawan dia. Jadi dia pun telefon bila nak mai. Dia telefon dia apa? Okay, hang sakit kami tegan nak ziarah. Masa aku sakit lah kena ziarah. Gitu. Tengok keadaan pesakit dia lah. Tapi Nabi suruh macam tu. Udu al-maridah. Kebiasaannya orang sakit ni dia suka orang ziarah. Kebiasaan. Dia rasa sunyi. Kan? Dia rasa macam tak ada orang peduli pada dia. Sebab tu orang sakit manja lebih sikit. Kan? Makan nak suruh orang suap, padahal boleh ya suap nyeri. Kan? Minum pun nak suruh orang ambil straw, minum sendiri kan. Tapi kalau orang
Suapkan dia rasa semangat. Seronok sikit lah kot. Macam-macam manusia lah kita kata. Tak sama kita ni kan. Kemudian Nabi kata at'imul ja'i', berilah makan orang yang lapar. Ini hadis ni kan macam hari ni. Siapa yang lapar? Ya. Saudara-saudara kita lah kan. Tak cukup makanan tak cukup, kebuluran. Sementara nak tunggu mati kan. Mati ni bila-bila. Fakuful 'ani, bebaskanlah orang yang tertawan. Ini perintah Nabi SAW tadi. Jadi kalau kita buat di sana ada manfaat dan pahala yang sangat besar lah. Kemudian hadis lagi wa an Thawban radhiyallahu anhu 'an Nabi SAW qala innal muslim idza 'ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Masya-Allah. Nabi kata, semuanya orang Islam, seseorang Muslim, ini hanya untuk Muslimnya lah, untuk Muslim. Apabila dia mencari saudaranya yang Muslim, sentiasalah dia berada di al-khurfah, di khurfatul jannah, sehingga dia balik. Sahabat tanya Rasulullah, apa dia khurfatul jannah? Sahabat ni kan, dia tak faham, bertanya Nabi SAW. Nabi sebut khurfatul jannah, adakah makna seperti yang dia faham atau bermakna lain? Sebab tu dia bertanya Nabi SAW, dia bawa Arab juga, faham perkataan Arab, tapi takut-takut maksud lain, kan? Jadi bertanya Nabi SAW, ma khurfatul jannah? Nabi kata, janaha. Janah ni maksud dia buah yang berdekatan yang kita boleh petik dengan tangan. Ambil. Kan? Berada di taman syurga yang buah dia tu buah. Pohon-pohon dia berbuah semua. Dunia ni cerita dia buah ada musim. Nak ambil buah bukan senang, kena pokok tinggi. Kena beli galah kat Shopee. Kan galah Shopee senang sikit, kecil-kecil kan. Dia boleh panjang pendek. Kan? Susah nak makan durian bukan senang. Kan kena ambil pedang samurai pula. Makan durian. Orang tak pandai makan durian lah, macam orang putih kan. Jepun nak makan durian, tengok ni buah ni kan. Nak buka je nak durian, ambil pedang samurai yang kau durian. Jadi dunia di syurga benda penyakit tak ada lah. Habis buah-buah menyakiti punya durian tu dah duri dia kan. Maksudnya ada benda-benda yang nama dia sama, dia punya sifat tak sama lah. Sifat tak sama. Semua tidak ada dalam syurga daripada buah-buah dunia ni, melainkan hanya nama aja. Nama aja. Sifat tak sama, rasa tentulah tak sama. Itu cerita dia. Baik, itu dia khurfatu al-jannah. Jadi ini motivasi lah untuk orang sihat, orang Islam yang sihat tadi. Ini kelebihan, keuntungan hanya untuk Muslim. Orang tak Muslim tak ada lah. Ya? Jadi kalau nak dapat ni, orang tak Muslim ni kena Islam dulu lah. Itulah dia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insya-Allah dia sambung lagi lah. Ini ulang balik lah apa yang kita baca dulu kan daripada hadis-hadis. Itulah dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.